إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semati pengusi dan tuan-tuan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan pada sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam berbahagia ini. Allah Taala masih lagi menyangka umur kita, masih lagi beri kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama berada di rumah Allah dan dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejam celik tuan-tuan, kita dah masuk kepada tahun baru Islam 1436 Hijrah. Inilah tahun baru Islam, tahun dalam agama kita. Alhamdulillah, masyarakat Islam Melayu di Malaysia ini menyambut tahun baru Islam. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sambutan tahun baru Miladiah dengan tahun baru Islam yang kita sambut ini, mana lebih besar? Mana lebih meriah? Mana lebih moncok kata orang Perak? Walaupun kita menyambutnya tahun baru Hijriah ini, tahun baru Islam, di sana sekarang 31 Disember, nanti kita akan menyambut tahun baru orang putih. Tahun baru orang kafir lah sana. Kapio. Tu dia sebut tadi. Minta maaf dia ya. Tergeliat pula lidah pada malam ini. Jadi masalahnya kan kalau kita bandingkan dengan sambutan yang diadakan untuk menyambut tahun baru Islam dengan tahun baru orang kafir ni, mana lebih besar? Mana lebih meriah? Mana lebih moncok kata orang Perak? Dan kalau kita tengok bahawa yang mengadakan sambutan itu siapa dia? Siapa yang bersungguh sangat mengadakan sambutan tahun baru orang kafir ni? Kalau orang kafir sendiri yang menyambutnya, nantak nak moncok macam mana pun, itu adalah tahun baru mereka. Tetapi yang malangnya kita yang sungguh sangat, yang perhabis dia untuk menyambut tahun baru orang kafir ni adalah orang Melayu, orang Islam. Ini yang menyedihkan kita hari ini. Apabila Nabi SAW berhijrah ni, sehingga Nabi berkhutbah, khutbatul wida, khutbah yang terakhir. Di antara khutbah yang terakhir yang Nabi bagi tahu apa dia? Nabi tahu kata bahawa apabila aku datang ke sini, dia kata, aku telah hinjak-hinjakkan budaya jahiliah, budaya syirik, budaya khurafat yang kamu amalkan. Aku dah hinjak-hinjakkan. Jangan sekali-kali sesiapa menghidupkan semula budaya jahiliah yang sudah aku hinjak-hinjakkan, kata Nabi. Nabi dah hinjak-hinjak dah tuan-tuan, budaya jahiliah, budaya syirik, budaya khurafat yang diamalkan oleh orang-orang Arab dulu, aku dah hinjak-hinjakkan. Jangan sekali-kali sesiapa menghidupkan semula budaya yang dah aku hinjak-hinjakkan. Malangnya tuan-tuan, siapa yang hidupkan semula budaya ini? Siapa yang menghidupkan budaya jahiliah yang dah dihinjak-hinjak oleh Nabi ni? Siapa dia? Sedar tak sedar kita, siapa yang hidupkan semula? Termasuklah I want touch a dog. Tu budaya siapa tu? Setahu saya tuan-tuan, duduk ni umur saya baru 47, belum masuk 48 lagi tuan-tuan. Selama saya duduk di Malaysia 47, saya tak pernah jumpalah adanya majlis menyentuh anjing. Tak tahulah pakcik-pakcik yang dah tua pada saya, ada ke pakcik? Ada pakcik? Sebelum ni ada tak pernah dengar Malaysia ni buat acara menyentuh anjing? Ada pakcik? Ada? Kok saya lah masa dulu tak hidup lagi. Kok ada pakcik? Saya rasa inilah kali pertama acara menyentuh anjing. Kalau menyentuh anjing tak apa juga. Ini peluk-peluk anjing, cium-cium anjing, bergambar-gambar. Seronoknya demo bergambar dengan anjing.
Apa matlamat sebenarnya buat program ini yang perlu kita faham. Dengan alasan memang mengatakan bahawa kami ni sayang binatang. Sayang binatang tu perlu sentuh ke? Kawan saya berada di Amerika semasa program, heboh program I Want Touch a Dog ni. Dia tanya kepada kawan saya, sebab benda ni terus sibuk ke dunia. Dia kata, apa Dia kata, kami ni orang kafir, kata dia. Kami sayang juga binatang, tapi tak ada kami buat program-program acara menyentuh anjing, kata dia. Kami bela je anjing kat rumah kami, tapi tak ada kami buat program-program pesta menyentuh anjing. Itu orang kafir, tuan, orang putih. Cakap rupa itu kat kita, orang Islam, orang Malaysia. Apa orang Malaysia ni, dia kata. Sampai buatkan program, majlis menyentuh anjing. Apa sebenarnya yang dipendak dalam program ini, tuan-tuan? Kalaulah betul dia sayang binatang, jangan disentuh anjing yang dah memang bersih. Anjing dah dimandikan, disyampukan bulu. Kalau betul sayang binatang, tu pergi ambil anjing kurap tu. Peluk anjing kurap tu. Peluk-peluk anjing kurap tu, cium-cium anjing kurap. Tak ada dia pegang anjing tu. Tak ke tak? Kamu kata kamu sayang binatang. Kamu sayang anjing. Janganlah sentuh sayang anjing. Patutnya sayang anjing. Anjing-anjing yang terbiar tu lah. Macam kita hari ni, orang-orang yang tidur tepi jalan. Apa nama? Benda mangal apa? Orang-orang terbiar tepi longkang tidur, makan tepi jalan tu. Oh, kita buat program bagi bantuan pada demo. Itu maknanya kita simpati pada mereka. Kalaulah kita sayang kepada anjing, menunjukkan sayang anjing, buat apa pegang anjing-anjing yang dah bersih tu? Kita pegang anjing yang terbiar tu, yang tak makan, yang tak terbela tu. Beli anjing kurap. Je kata orang Perak, hidup mati, tapi tak mahu tengok anjing tu. Pergi pegang, peluk anjing. Tak kena pegang anjing tu. Karut je kamu kata kamu sayang kat binatang anjing. Kalau patut anjing itu yang perlu kamu sayangi, bukan anjing-anjing yang memang dah terbela, dah kenyang, dah makan, diberi oleh tuannya. Kalau betul, bukan anjing itu yang dipegang. Siapa yang menghidupkan budaya khurafat, budaya syirik, budaya jahiliah yang Nabi sudah injak-injakkan, siapa yang menghidupkan semula budaya ini? Inilah tuan-tuan yang perlu kita bimbang. Ya, inilah tuan-tuan. Dulu saya bercakap tentang Islam liberal, Islam plural. Sekarang yang menjadi kebimbangan kita hari ini ialah Kristianisasi. Kajian yang dibuat tuan-tuan 100 tahun, tuan-tuan, Kristian 100 tahun dia nak mengkristiankan orang-orang di Asia Tenggara, termasuk orang Melayu. 100 tahun dia cuba nak kristiankan kita. Mana agama Islam tukar pada Kristian, dia gagal. Memang dia kata bukan senang. Tambah-tambah orang Melayu nak tukar agama Islam Kristian bukan satu benda yang senang, susah. Itu sebab bagaimana mereka hari ini dia gagal nak kristiankan kita, dia tak nak kristiankan kita, tetapi agama mereka boleh berkembang. Dalam keadaan dia tak tukar agama kita, tetapi agama mereka berkembang. Itu yang dibawa pahaman liberal, pahaman plural yang dibawa kepada kita ni, yang kita kata agama ni semuanya sama. Bila semuanya sama, itu yang kita kata bolehlah agama apa pun nak mengembang agama dia, kita jangan heran. Nampak, kita walaupun kita bukan Kristian, kita agama Islam, tetapi kita tak melarang mana-mana agama untuk mengembangkan agama dia. Inilah yang digunakan kesempatan. Kajian dibuat oleh mereka bagaimana mereka nak mengembangkan. Saya tak tahulah, hari ini keluar perangkaan rakyat Malaysia sudah 30 juta katanya sekarang. Sebelum ini saya dapat maklumat agama yang terbesar di Malaysia setelah Islam hari ini Kristian. Bukan Hindu, bukan Buddha. Tapi maklumat hari ini katanya Kristian bukan nombor yang kedua terbesar. Tapi maklumat terakhir yang saya dapat katanya Kristian agama terbesar di Malaysia setelah Islam. Tengok perangkaan ini pun bahawa dia kata orang Cina yang paling ramai masuk Kristian. Orang Cina masuk Islam sikit. Orang India ramainya masuk Kristian. Yang masuk Islam sedikit. Makna gagalnya dakwah Islam. Nak mengislamkan orang bukan Islam. Gagal. Ternyata mereka lebih minat untuk memeluk agama Kristian. Tuan-tuan tengok orang Cina,
Orang Cina tuan-tuan, walaupun dia tidak beragama Islam, anaknya dia membawa nama Andrew, dia membawa anaknya Tony, membawa anaknya Richard, membawa anaknya Michael. Walaupun anaknya agama Buddha, tapi nama anak dah ditukar kepada nama-nama macam orang Kristian. Dulu ada nama Ah Chong, nama Chong Cheng Cheng, Cheng Cheng Chong nama kan. Sekarang tak ada. Andrew, Anthony, Richard, Tony. Kalau perempuan, Elizabeth, Suzy, apa lagi? Maria. Walaupun diubah, tapi namanya itu telah ditukar kepada Kristian. Ini satu perkembangan yang membimbangkan kita hari ini, tuan-tuan. Itu yang kita tak kisah. Nak pegang anjing, biar. Pegang anjing, nampak? Ya, kita biarkan dia mengembang. Nak minum arak, biar dia minum arak. Apa nak halang-halang, dah dia minum arak. Biarnya lah. Itu minuman kegemaran mereka. Nabi dah injakkan budaya ini semua. Dihidupkan balik budaya ini. Tuan-tuan tak jagakan sensitiviti umat Islam. Ini juga mungkin Allah nak uji orang-orang yang kata beriman kepada Allah, yang kata sayang kepada agama Islam. Bila dia buat rupa itu, adakah kita tersentuh tak jiwa kita terhadap menyentuh anjing ni? Adakah jiwa kita tersentuh, tuan-tuan, dengan orang mengadakan pesta arak? Allah nak uji kita ni, sensitif tak kita kepada Islam? Adakah kita tak ada apa, lantak je lah demo nak menggurau anjing. Anjing binatang juga. Memang tuan-tuan, anjing ni, tetapi anjing ni najis mughalazah. Kau mana pun, mana boleh kita pegang saja-saja. Nabi pun bersabda, Nabi kata, laula annal kilab, dia kata, la ummamun la amatu an qatalah, kata Nabi. Kalaulah tidak anjing ini juga dikatalah umat, maknanya ada makhluk Allah juga, aku akan perintah kamu bunuh anjing, kata Nabi. Tetapi dia juga adalah makhluk, jangan dibunuh. Kalaulah dia ni, kalau tidaklah kadang dia juga makhluk juga, aku akan perintah kamu bunuh anjing itu, kata Nabi. Tapi dia makhluk. Nabi tak perintah kita bunuh anjing ini. Tapi tak bunuh anjing tak adalah sampai macam itu, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, ini adalah satu perancangan yang begitu strategik. Dan tengok berapa orang yang marah. Takkan kita tak marah? Adakah kita redha dengan perbuatan begini? Budaya-budaya yang telah dihinjak-hinjak Nabi, kita hidupkan semula. Mana sensitiviti diri kita hari ini? Inilah. Ini dalam keadaan kita menyambut tahun baru ni. Inikah patutnya benda-benda yang mungkar, benda-benda yang jahiliah tak ada dah bila sambut Ma'al Hijrah. Tetapi bila sambut tahun baru ni, ini yang kita bawakan. Kita hidupkan semula budaya-budaya ini. Hijrah apa yang kita sambut? Yang kita kata Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah mana bersama-sama hijrah. Bersama siapa kita hijrah sekarang? Jadi tuan-tuan kata Ma'al Hijrah tu sama siapa? Siapa-siapa kita hijrah sekarang? Kita nak bersama hijrahnya Nabi SAW. Bagaimana Nabi berhijrah? Apa yang Nabi hijrahkan? Nabi membina sebuah negara di Madinah Al-Munawwarah, negara Islam yang pertama dalam dunia. Apa yang Nabi hijrahkan negara itu? Nabi hijrahkan negara itu yang undang-undang sebelum ini bukan undang-undang Allah Ta'ala, bukan syariat Allah yang menjadi perlembagaan negara Madinah. Nabi hijrahkan perlembagaannya Quran. Quran menjadi perlembagaan negara Madinah. Quran yang mengatur negara Madinah. Quran itu diletak di tempat tertinggi. Quran yang mengaturkan segala-gala aktiviti, program-program di negara Madinah. Quran diletak. Inilah hijrah Nabi, menghijrahkan Madinah daripada perlembagaan bukan Quran menjadi Quran. Yang kita negara kita sambut Ma'al Hijrah ini, apa yang kita hijrahkan? Perlembagaan apa yang kita pakai? Perlembagaan apa yang kita rujuk?
Pelanggan apa yang mengatur negara kita? Nabi dihijrahkan pelbagai Quran. Kita sebut hijrah, apa yang kita hijrahkan? Undang-undang negara kita. Nabi hijrahkan yang ada judi, tak ada judi, yang ada arak, tak ada arak, yang ada zina, tak ada zina, yang ada konsert, tak ada konsert, yang ada apa ni, yang ada maksiat, tak ada maksiat, yang ada muka, tak ada muka. Itu yang Nabi hijrahkan kepada negara. Kalau hari ini, kalau Nabi hijrahkan, menghapuskan judi, menghapuskan arak, maksiat ini, yang kita hijrah hari ini, apa jadi dengan judi yang ada negara kita? Bagaimana arak dalam negara kita sudah akan dihijrahkan? Bagaimana pelacuran? Bagaimana perzinaan? Bagaimana maksiat konsert? Bagaimana? Itu semua dah dihijrahkan Nabi. Sudah ditukar oleh Nabi kepada sistem Islam. Kenapa hari ini kita menghidupkan balik budaya-budaya yang telah dihijak oleh Nabi dengan kakinya? Jadi kalau itulah keadaan hijrahnya, hijrah mana yang kita ikut? Itu sebab tak jadi apa hijrah yang kita sambut hari ini. Hijrah ni tinggal sambutan sajalah. Tiba satu Muharram, sambut. Buka kaset. Satu Muharram, detik permulaan. Hijrah itu perjuangan. Itu buka. Lepas tu tutup lagu tu. Buka poster labah-labah, sangat labah-labah Lepas tu tutup. Besok buka pulak balik. Itu lah kau je. Buka, tutup. Buka, tutup. Kita ni kopi itu je. Tak ngombing-ngombing. Kita kopi itu aja. Apa dia hijau kita semua? Tak ada. Perubahan apa yang berlaku kepada kita, apa yang kita hijrahkan, apa yang kita pindahkan kepada suasana yang berlaku dalam negara kita hari ini. Seolah-olah tidak ada apa yang kita hijrahkan. Ini yang berlaku kepada kita. Dihidupkan semula. Inilah tuan-tuan, Nabi ajar kita ini supaya zaman Nabi dulu, apa hal pun orang rujuk Nabi. Sebab Nabi ada. Daripada masalah yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya masalah, rujuk Nabi. Sebab Nabi ada pada ketika itu. Ada kisah orang buat jerat. Di kali lubang buat jerat, nak jerat binatang. Tiba-tiba sahabat lalu masuk sahabat dalam jerat itu. Lepas tu masuk pula orang kedua pula masuk. Jadi jumpa Nabi, macam mana nak menyelesaikan masalah. Bab itu pun nak suruh Nabi selesaikan. Sebab Nabi ada. Tapi kita sekarang, Nabi tak ada. Siapa yang perlu kita rujukkan? Itu yang Nabi kata, al-ulama warathatul anbiya. Ulama inilah pewaris para anbiya, para nabi-nabi, para rasul-rasul. Bila Nabi dulu tak ada, bila Nabi ada, dia merujuk Nabi. Tetapi bila Nabi tak ada, Nabi katakan merujuklah ulama. Apatah lagi dalam bab hukum hakam, bab agama, rujuk ulama. Tamam masalah hukum agama. Rujuklah ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah pun bagi tahu. Tanyalah orang yang pakar, yang bidang dia, yang mengaji bidang itu, dia mengaji bidang itu. Rujuklah dia sekiranya kamu tidak mengetahui. Dah kita dah tentu je kita tak mengaji agama. Rujuklah orang yang mengaji agama. Saya pun tuan-tuan tanya, kalau saya tahu, saya kabur saya tahu. Kalau saya tak tahu, saya kabur tak tahu. Bukan semua benda yang saya tahu, bukan semua benda yang saya ingat. Saya manusia. Jadi itu sebab kita kalau orang tanya soalan, kalau tahu kita kabur. Kalau tak tahu, kita kabur tak tahu. Kita akan jawab, kemudian kita rujuk kitab, rujuk ulama-ulama yang lebih alim daripada kita. Ini beragama. Kalau kita tak tahu jawab juga, benda itu tak betul. Bila tak betul, dia beramal dengan tak betul. Beramal tak betul, dosa berpanjangan. Walaupun saya dah mati, berpanjangan dosanya akibat apa yang saya sampaikan kepada orang, benda yang tak betul. Itu.
Kalau tuan-tuan tak tahu, kamu tak tahu. Rujuklah orang yang pakar. Ini kita mandai-mandai pula. Mikir rasa apa hukumnya ni? Mikir rasa. Hukum ni rasa-rasa ke? Gulai tempoyak boleh rasa yok. Nak rasa manis ke masam ke, gulai tempoyak. Ini hukum bukan main rasa-rasa. Teman rasa halal, teman rasa boleh. Main rasa-rasa pula. Ini hukum. Tanyalah kepada orang yang bidang, yang pakar. Takkan tuan-tuan kena penyakit kurap. Penyakit kurap, jumpa doktor gigi. Tahu doktor gigi tu? Dentist itu pergi dentist. Doktor jangan saya penyakit kurap, doktor boleh ubat dah. Saya doktor gigi, kurap saya tak belajar, kata doktor nanti. Cerodiklah sikit. Allah bagi akal, Allah kata tanya orang bidang. Ni masalah. Kadang-kadang orang tu tak ulama, nak jadi ulama, satu bendanya. Dah kamu tu bukan ulama, ngaku je lah. Nak jelas apa ulama, itu yang Allah anugerahkan kepada ulama. Allah anugerah kepada mereka makam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat di antara orang beriman, ya Allah bagi ilmu kepada mereka derajat. Allah yang iktiraf ulama. Yang tuan-tuan nak dengki ni pasal apa? Dengki ulama ni orang hormat, dengki ulama ni orang muliakan dia, dengki pasal apa? Tuan-tuan nak uji ulama, pergi belajarlah agama. Apa nak dengkinya? Ini masalah kita. Saya pun heran juga hari ini. Punya berani orang mencaci ulama sekarang. Menghina ulama. Saya kadang-kadang dia tidur tuan-tuan. Baca ni ya Allah. Dicaci ulama. Ya Allah. Ulama yang baik macam itu. Ulama yang banyak ilmu. Tawaduk. Banyak jasanya Tuhan kepada masyarakat ini. Nak dikata macam-macam ulama. Tuan-tuan jangan petikailah ulama tuan-tuan. Ni sekarang ini. Berapa orang ulama yang duduk masjid surau sekarang sedang mengajar. Besok kuliah subuh pula. Berapa orang tuan-tuan ulama duduk masjid surau yang mengajar kuliah subuh. Tadi kuliah subuh. Berapa masjid surau ulama. Lepas tu pula pergi kuliah duha. Lepas tu kuliah zuhur. Lepas asar. Lepas maghrib. Lepas isyak. Kan mulai pula. Ulama juga ngajar. Kita tuan tak nampak ke siapa yang bertebaran hari ini? Bayangkan kalau ulama tak ada siapa. Tuan-tuan ingat tuan-tuan yang boleh sedar. Yang datang kuliah malam ni. Yang tuan-tuan boleh semayang. Yang tuan-tuan boleh tahu dosa pada siapa kalau tidak ulama. Yang menerangkan kepada kita. Siapa? Kau bukan ulama. Itu tuan-tuan nak bertikir lagi. Nak matikan nasihat ulama juga. Ini Islam ajar kita supaya berkawan dengan ulama. Bergaul dengan ulama. Nabi pun ajar pada kita. Islam ajar pada kita bermula daripada kita lahir lagi. Lahir baru 1 hari umur kita. Ayah kita panggil ulama untuk membelah mulut kita. Betul tak betul? Tahnik. Tahnik ni Arab. Belah mulut. Tuan-tuan, kita pun sudah dapat anak. Siapa yang kita panggil nak belah mulut anak kita? Tuan-tuan panggil doktor. Saya lah doktor kan? Oleh kerana doktor tu nyambut anak teman, panggillah sing tu belah mulut dia. Gitu. Oleh kerana Ramasami yang menyambut anak teman keluar, panggil dia. Begitu ke tuan-tuan? Tak. Saya yakin tuan-tuan pun, tuan-tuan panggil ulama, paling tidak imam untuk membelah dia. Ambilnya korma. Korma masuk ulama dalam mulut. Dikonyoh-konyohnya. Dikonyoh-konyohnya korma tu, dah hancur-hancur, dia ambil ke langit-langit tu. Taik gigi ulama, air ulama masuk dalam mulut anak kita. Punya nak bergaul dengan ulama sampai taik gigi air ulama pun masuk dalam mulut kita dulu, tahu. Islam nak ajarnya berkawan dengan ulama. Hubuh dalam mulut. Itu kaedah yang diajar membelah mulut. Tetapi bila tuan-tuan panggil bukan ulama yang belah mulut, doktor panggil, dibagi sebiji korma masuk mulut dia. Nak mampus budak tu bubuh sebiji. Dengan biji-biji dibubuh dalam mulut dia.
Tu nak tunjuk kat kita kena cerodik sikit. Jangan tengin kata orang Perak kata ni. Panggilnya bukan ulama mulut mulut, nak katakan dia ulama juga. Belilah belah mulut. Orang ambil korma, kita konyoh-konyoh bagi hancur korma tu supaya nak dimakan, masukkan ke langit-langit budak tu, belah mulut budak. Ini dia ambil sebiji korma, bubuh dalam mulut budak tu. Dengan biji-biji sekali. Tengin tak tengin doktor. Doktor tu. Islam ajar kita umur sehari dah bergaul dengan ulama. Kita caci ulama hari ini. Ini yang dinyatakan oleh Nabi 1400 tahun yang dulu. Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun yafirrul minal ulama wal fuqaha. Akan datang kepada manusia satu zaman, Nabi kata, ni Nabi ucap 1400 tahun dulu. Akan datang kepada manusia satu zaman, yang mana zaman itu manusia yafirru minal ulama wal fuqaha. Manusia ni akan lari daripada ulama dan juga ahli-ahli faqih, orang alim tentang hukum hakam ni, fuqaha, orang faqih tentang hukum hakam agama. Lari, mana tak lari pada ulama, getik meluat dengan ulama, tak suka dengan ulama. Akan sampai satu zaman tu nanti. Adakah zaman yang Nabi ucap tu, inilah zaman ini orang kata ulama, caci ulama, seolah ulama tak pakai seduit pun. Benci, meluat dengan ulama, kata ulama, hina ulama. Bila sampai zaman ini, kata Nabi, orang lari pada ulama, orang membenci ulama, meluat ulama dan juga ahli fuqaha, kata Nabi, Allah akan turun 3 bala kepada manusia yang berlakunya sikap mereka membenci ulama ni. Allah akan turun 3 bala kepada mereka. Apa bala pertama, kata Nabi? Yarfa'ullah al-barakah an kasbihim. Yarfa'ullah barakah an kasbihim. Balanya yang Allah akan turun kepada orang yang membenci ulama, Allah akan mengangkat barakah daripada gaji dia, hasil usaha dia. Sudah tidak ada barakah sebab membenci ulama, mengutuk, menghina ulama. Allah angkat barakah. Kalau negara itu pemimpin membenci ulama, negara itu pendapatannya tidak ada barakah. Allah angkat barakah. Itu yang hari ini gaji 10,000 sebulan tak cukup-cukup. Itu yang rasuah, itu yang menyeleweng, pecah amanah. Tuan-tuan tengok dalam TV, yang pecah amanah tu ustaz-ustaz ke? Ulama ke? Yang pakai jubah serban ke? Dok, yang pakai tie, coat, cakap macam orang putih. Yes. Siapa dia? 10,000, 15,000. Tak cukup-cukup. Rasuah lagi, pecah amanah lagi. Mana pergi 15,000? 15,000 gaji sebulan. Tiap bulan tak sampai awal bulan, udah pula minta minjam kat mak dengan ayah, menoreh getah di kampung. Mak, minjam duit sikit, mak. Mikir 15,000 sebulan. Pengarah, CEO. Ayuh ngemuk noreh ketah aja. Ketah sekarang dah RM1 kupang aja sekilo. Tambah hujan pula ni. Mana pergi gaji mikir? Tak tahu lah mak. 15,000 pun tak cukup-cukup mak. Mana pergi? Sudah tidak ada barakah. 15,000, 10,000 sebulan. Tak pernah pergi haji lagi. Mak ayuh noreh ketah di kampung. Dah 2 kali pergi haji. Mana pergi duit? Tidak ada barakah. Allah sudah angkat sebab membenci ulama. Itulah bala yang Allah turun. Orang lain tak ada kerja 15,000 sebulan pun, tapi steady. Ada barakah. Ini 15,000 sebulan, anak seorang 2 je. Ini gaji 1,000 sebulan. Kerja kampung je sendiri je, 1,000. Tak menentu gajinya, tapi anak 12, elok je. Tak ada meminjam-minjam. Barakah ada. Anak setahun tambah. Dia pendapatan, itu juga ada barakah. Ini gaji 15,000, anak 2 orang je. Tak cukup-cukup. Sudah Allah angkat barakah sebab dia membenci ulama.
dan fuqaha. Itu bala pertama yang Allah turunkan kepada orang yang membenci ulama. Yang kedua kata Nabi, bala yang Allah akan turun kepada orang membenci ulama, sallallahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan balanya akan terangkat di kalangan mereka ni pemimpin yang zalim. Bila kita membenci ulama, mengata ulama hari ini, balanya Allah akan angkat di kalangan kita pemimpin yang zalim. Zalimnya pemimpin sebab salah kita membenci ulama. Ulama lah ngabur kita siapa pemimpin yang patut dipilih. Dalam Islam ciri-ciri pemimpin yang wajib diangkat dipilih, ni dia ciri-ciri dia. Kita benci ulama, tak dengar lah kita pilih sesiapa pun boleh jadi pemimpin. Samih aja, tak ada beza. Kita pilih lah. Langkat jadi pemimpin zalim. Dia rabah tanah kita, dia roboh tanah kita, dia roboh rumah dengan tangisan bayi, dengan tangisan orang tua, dengan tangisan wanita. Dia tak peduli, dia rabah, dia runtuh ikut suka dia saja. Sebab pemimpin zalim akibat bala membenci para ulama. Tu balanya turun. Tak usah salah siapalah pemimpin yang zalim ni. Akibat apa kita membenci ulama? Itu tak apa lagi. Yang ketiga bala yang paling berat yang dinyatakan oleh Nabi SAW, orang membenci ulama ini, kata Nabi, yakhruju minad dunya bighairil iman. Dia akan keluar pada dunia ini tanpa iman. Mati tanpa iman orang-orang yang membenci dan mencaci ulama. Mati tanpa iman. Biarlah banyak mana pun sembahyang dia, biarlah pergi haji tiap tahun pun, biarlah 10 kali dia pergi umrah setahun, biarlah banyak mana pun sedekah dia, kalau dia membenci, meluat getik dengan ulama, dia akan keluar pada dunia, masuk alam barzakh bighairi iman, tanpa iman. Apa guna hidup kalau tanpa iman? Mati. Yang kita semayang, yang kita mengaji, yang kita tiap-tiap malam mengaji, panggil ustaz-ustaz ni supaya kita mati dalam iman. Tetapi kalau kita ni biarlah mengaji, dengar kuliah tiap malam pun, tetapi kalau kita membenci ulama, kita ni akan keluar dunia ini, mati kita, kata Nabi, tanpa iman. Habis, walaupun rajin sembahyang ni, sikap kita benci ulama je, mati tanpa iman. Tuan-tuan, ulama memang dia bukan maksum, ada silap, ada salah. Tetapi kenalah cara menegur ulama. Dia ada silap, dia ada salah, dia bukan maksum. Nabi, sahabat-sahabat pun dia bukan maksum. Yang maksumnya para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu kan maksum. Tetapi sahabat-sahabat pun tak maksum. Apatah lagi ulama yang ada. Dia ada kelemahan, dia ada silap. Tetapi biarlah ada cara kita menegur. Bukan dalam Facebook, bukan dalam ceramah. Bukan itu adab yang diajar dalam Islam untuk menegur para ulama. Dia ada adabnya. Inilah pahala yang Nabi bagi tahu kepada kita, orang yang membenci ulama. Yang ketiga itu yang saya paling bimbang hari ini, betapa hari ini sudah tidak ada adabnya, kurang hajarnya kita hari ini terhadap ulama, sampai boleh kata macam-macam. Termasuklah yang terakhir ini, bagaimana video Ustaz Azhar Idrus pun sudah disebarkan. Walaupun benda tu betul, walaupun yang buat benda tu orang kafir sendiri pun, kita menyebarkan video seks ini satu kesalahan dalam Islam. Boleh? Kita ambil gambar Cina tengah berzina kat taman, kita ambil gambar, kita sebar. Boleh menyebarkan benda yang tidak baik kepada orang. Apa matlamatnya? Apa hasratnya sebenar menyebarkan gambar Ustaz Azhar Idrus ni? Kalau betul pun, saya kata kalau betul pun itu gambar dia, kenapa disebar-sebarkan gambar itu? Siapa yang menghidupkan budaya yang telah dihinjak-injak oleh Nabi?
Nabi dah hinjak. Nabi kata, aku hinjak dengan kedua kakiku. Budaya syirik, budaya jahiliah, aku dah hinjak dah. Siapa yang hidupkan semula budaya ini? Ni 3 bala ni. Ya Allah turunkan kepada kita akibat membenci para ulama. Nak tak tengok ulama, nak dengar cakap siapa? Kita tanya orang beragama, tanya orang bukan ulama, kata dia guna akal dia. Dalam Islam dia tidak boleh. Islam, apapun dalam Islam, kita mesti meletakkan dengan Quran dulu. Mesti sesuatu itu dijawab dengan Quran, hadis, ijma' ulama' qiyas. Itu hukum tertinggi dalam Islam. Tetapi dia pun tak tuju Quran, dia tuju akal. Kalau pakai akal, habislah kita. Main akal. Sentuh anjing, apa masalahnya? Main akal. Kalau main akal macam mana? Kalau main akal, antara tupai dengan itik. Tupai boleh makan ke? Boleh makan tupai? Ha? Boleh? Kalau boleh saya nak hantar tupai sini. Kita kenduri tupai. Antara tupai dengan itik. Tupai haram makannya. Tak boleh makan. Diam tu makan tupai ke? Diam je semua. Kerendang tupai ada luar tu. Tupai makan apa tuan-tuan? Makan buah-buah je. Tupai pula makan buah di atas. Dia tak makan buah bawah. Yang dah jatuh, terkelian tu jatuh dah. Dia dah makan tupai. Dah tebuk tupai baru jatuh bawah. Dia tak makan bawah tu. Kita yang makan. Mana yang tebuk tupai tu yang sedap kita makan. Sedap rasanya. Tak apa bubur tupai tak tahu. Tu yang paling sedap kita makan. Tupai makan buah. Buah-buah atas. Haram kita makan. Itik. Bangun je tidur itik. Mana pergi itik dulu? Mana? Apa yang sedut itik? Sedut di longkang-longkang tu. Tai ke, kahok ke, itu disedut di itik. Tuan-tuan makan itik lah. Paling sedap itik kalau pergi rumah Cina. Cina cukup lah. Tambah Cina tua pula. Cina kalau kahok, besar ini kahoknya. Dapat 3 ini cukup lah, kenyang kata itik. Sedut itik. 3 kali makan kahak tu sedap, kenyang. Lepas makan kahak tu 3, tengok ada pula budak berok pula. Panas lagi berok tu, hangat pula katanya. Lepas tu kita semilih itik, makan itik. Sudut kalau logiknya kita ni tupai lebih layak kita makan daripada itik. Tapi kita bukan letak akal hukum Islam. Islam kata tupai tak boleh makan, itik boleh makan. Tapi kalau ada orang dia pakai akal, pakai otak, mendulukan otak daripada syarak, mendulukan otak daripada wahyu. Ini akhir. Tu kalau orang menggunakan akal ni memang kita kagum. Betul, iya tak iya juga ya. Kita dengar kan. Dengar, dia pasal akal. Tak pernah dengar pula ya. Dengar, kagum kita menggunakan akal. Kita tidak merujuk kepada Quran. Tak merujuk kepada hadis, tak merujuk kepada ijma' ulama' dan qiyas. Pakai akal. Kita logik. Dia kata Allah dah cipta dunia ni elok-elok, tiba-tiba nak kiamat pula. Pasal apa? Allah dah cipta dunia ni elok-elok, cantik, dunia macam ni, tiba-tiba takkan Allah nak kiamat kan? Bodoh ke Allah tu? Tak iya juga. Kita katakan, dah elok cipta dunia ni, cantik macam ni, tiba-tiba nak dihancurkan kiamat. Ini ada satu agama baru di Selangor. Tuan-tuan tahu? Teman duk Perak. Macam mana teman tahu? Tuan-tuan Selangor tak tahu. Ini pelik juga ni.
satu agama baru, agama sesat yang dibawa di Selangor ni, agama nama Millah Ibrahim. Bukan milah perempuan, millah tu agama bahasa Arab. Millah tu Ibrahim dalam Quran, millah, agama Ibrahim. Ini ajaran baru, ajaran sesat dibawa. Millah Ibrahim. Ni ajaran sesat, agama Nabi Ibrahim. Apa amalan dia? Semayang tak payah, boleh bebas seks. Tu dia. Ke ada orang agama Millah Ibrahim sini? Adalah perempuan mungkin ada namanya Millah. Kebetulan Millah binti Ibrahim ada mungkin nama dia Millah Ibrahim. Tapi bukan Millah itu, Millatu Ibrahim, nama agamanya baru, menggunakan agama Nabi Ibrahim. Ni didedahkan ajaran sesat yang ada sekarang ni. Tak payah semayang, boleh bebas seks pula sekarang. Dia ajar. Selalunya agama ini yang banyak orang terikut ni. Heran kena, yang ikut ni bukan pakai KE 30 tuan, BMW, Volvo, Mercedes, Alphard, Wildfire, apa lagi? Tuan, agama sebenarnya terpengaruh. Ni agama baru, Millah Ibrahim. Ini yang Nabi kata, aku dah hinjak lah budaya ni, budaya syirik, budaya jahiliah, budaya khurafat, aku dah hinjak dengan kedua kakiku, kata Nabi. Jangan cuba kamu hidupkan balik. Tengok siapa yang hidupkan budaya yang telah dihinjak-injak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh pasti, tuan-tuan, anak-anak cucu-cucu akan datang selamat dengan keadaan yang ada hari ini. Kita tak pula pada adat nak matilah. Tapi anak kita, cucu-cucu akan datang. Tuan-tuan boleh pasti tak, mereka takkan pegang anjing dah lepas ni. Mungkin anjing, besok entah babi pula. Mana kita tahu? Adakah kita boleh anggap selamat anak cucu akan datang? Adakah tuan-tuan boleh rasa selamat anak cucu akan datang? Tidak terlibat dengan murtad. Hari ini tak boleh tuan-tuan. Hari ini jangan banggalah. Anak-anak ustaz, anak-anak tok guru pun, dia pun tak boleh kawal, tuan-tuan. Macam kita hari ini, balik saya cakap ni sedar lah. Betul ustaz berkhabar. Risau pula rasanya. Balik rumah, lupa habis. Sebab buka TV, cerita ustaz, habis. Lupa dah yang ustaz cakap selama sejam, 45 minit, antara maghrib isyak cakap. Lupa dah. Ini yang tanya dia, ngapai ustaz? Ustaz masa ustaz kabur ni, kami sedar ustaz. Tapi lepas tu lupa balik katanya. Mana tak lupanya? Yuk balik kerang udah. Ini dengarnya sejam aja. Dengar ustaznya, ustaz mana ada sejam, paling kurang 2 jam. Cerita ustaz mana ada sejam. Nukur baju pun 45 leh, nukur bajunya. Lepas baru hari raya di Bali pun ni, tengok cerita apa yang keluar. Cerita lama-lama dulu, mengingat kita kisah lama dulu je. Cerita Bobby tayang semula je. Buat lupa pula Bobby je. Ni kaki Hindustan belakang ni. Jangan bohong lah. Cerita Bobby tayang semula. Evening in Paris ni. Ustaz ni tengok juga ke? Saya tengok tajuk aja. Saya ambil juga pengetahuan. Bulan-bulan tengok tajuk aja. Tayangnya semula. Lagu-lagu, cerita-cerita lama. Tapi tak apa, cerita Ustaz lama-lama ni bagus. Cerita tentang binatang, cerita tentang masyarakat, bagus. Kadang-kadang kita tengok pun teroyok kita buatnya yuk. Sebab kita menghayati cerita. Tuan-tuan tengok cerita dulu Charlton Marasati, ingat dulu. Buat lupa pula ya. Charlton Marasati, ingat dulu. Cerita gajah, ingat dulu. Gajah nolong orang, kan? Tapi gajah pun teroyok. Ingat gajah tu ditolak bersikap tumbang, bersikap. Ingat lupa-lupa pula ya. Ingat cerita. Awak masa kecil lagi dulu tengok Charlton Marasati. Kan cerita binatang, nolong orang, sampai gajah tu ditembak, nangis gajah. Ya tuan pun menangis. Kita pun teroyok sama cerita Hindustan dulu. Tapi cerita Hindustan sekarang
Tak ada dah. Cerita cinta aja. Cerita sekarang bukan apanya air mata meleleh, air liur meleleh tengok sekarang ni. Dulu air mata meleleh. Sekarang ni air liur meleleh tengok cerita detan sekarang ni. Udah tak ada lah. Tapi kadang-kadang saya suka je, betul ke kawan kata cerita Tamil ni bagus. Tamil sebab dia menceritakan cerita masyarakat. Cerita darjat, kasta-kasta. Ini India ni satu negara yang filmnya boleh menceritakan keadaan negara dia. Rasuah, dia cerita polis rasuah, menteri rasuah, dia boleh cerita. Malaysia boleh cerita begitu. Menteri rasuah, dia boleh cerita masyarakat. Teman kalau ada peluang tengok, sebab tak ada peluang tengok. Mana peluang dah kulu kelio je nak tengok TV macam mana? Tu kadang ada masa tengok tu, itulah. Ini dipaparkan hari ini. Jadi siapa yang menghidupkan semula budaya ini yang kita sedih. Tapi itu tak boleh jamin ke anak cucu cicit kita akan datang boleh selamatkan dengan keadaan yang ada hari ini. Budaya yang tak pernah terfikir pemikiran kita hari ini boleh orang buat. Tak pernah terfikir kita orang akan buat acara nak menyentuh anjing. Tak pernah terfikir. Boleh. Tu jangan heranlah sekarang ni. Macam-macam orang boleh buat sekarang ni. Ya? Inilah tuan-tuan. Tapi inilah akibatnya kita ni kembalilah balik tuan-tuan. Mencintai ulama. Kalau tidak inilah bala yang ditimpakan kepada kita. Hari ini juga kita merasa bahang dengan naiknya harga barang. Terasa tak terasa? Tak terasa je? Biasa je, 2 kupang je. Bukan banyak, 2 kupang je. Apa nak rasa? Tuan-tuan mungkinlah, ni orang kampung. Tapi ada orang kampung, dia pun tak heran. Apa yang ustaz bising-bising harga minyak naik ni katanya? Teman tak ada apa benda pun katanya. Yang bising-bising ni pasal apa? Teman daripada dulu isi minyak tak pernah pun dia berkurang. Teman minta RM5, tulis RM5 juga, tak ada tulis RM3 katanya. Daripada dulu sampai sekarang, apa yang bising-bising katanya? Daripada dulu lagi. Minyak naik, tak naik, bil sebagai RM5, tulis RM5 juga, tak ada RM3. Dah apa nak bising katanya? Ya tak ya juga katanya. Itulah dia orang kampung. Dia kan reti, dia kan tengok liter, dia tengok minyak. Dia tengok ringgit aja, RM5. Kalau dulu RM5 penuh tangki, sekarang RM5 tengah tangki aja. Tu yang tengok dia memapah motor tepi jalan. Apa yuk? Entahlah dulu sampai, ni tak sampai pula habis minyak kata. Apa dan muka-mika kata, itulah dia. Mika kata tak ada, RM5 juga. Tak berubah. Tulis. Ambil. Ambil. Ini katanya diesel nak naik pula. Diesel. Tuan-tuan, bila benda kita semua diangkut oleh kenderaan menggunakan minyak, jadi barang lain pun akan naik. Janganlah marah. Saya tak marah sebab kita orang berniaga, kita tahu kita nak untung. Bila kosnya meningkat, tentu harganya kita kena naik juga. Takkan kita nak suruh harga yang sama. Dah mana nak untungnya? Ni menteri-menteri ni cakap labun boleh lah. Jangan naikkan harga katanya. Kita bukan naikkan harga minyak, tolongkan subsidi aja katanya. Bukan naikkan minyak, tolong subsidi katanya. Kita juga orang bodoh tuan-tuan. Kita mengaji. Jangan anggap kita ni bodoh. Jadi orang berniaga. Menteri-menteri bukan dia pergi pasar. Menteri-menteri bukan dia ngisi minyak. Menteri-menteri dia tahu orang buka pintu, naik. Buka pintu, keluar. Buka, naik, buka, keluar. Itu kerja menteri-menteri. Dia bukan isi minyak. Dia tak pernah isi minyak. Dia tak pernah pergi pasar. Ni orang-orang kampung yang pergi pasar. Dia terasa dulu harga banyak ni udah naik. Terasa. Jangan marah. Roti canai akan naik harga. Sekarang roti canai sekeping berapa? Mana? RM1. RM1 dah. RM1. Lepas ni akan naik RM1 2 kupang. Jangan marah.
Dia nak untung. Sebab kos dia meningkat. Apa nak marah pula? Tak boleh. RM1 juga. Boleh, Mamat kata RM1. Tapi, pesoni, roti canai. Nak pesoni tu canai. Harga RM1 juga tapi pesoni tu canai. Sekali minta 10 keping besok. Mamat 10 keping roti canai. Pasal besok ni, kalau makan sekeping besok ini, harga RM1 buat tak gigi je. 10 keping sekali order besok. Kalau besok ini. Saya setujulah. Harga RM1 tapi besok ni. Ni tahun depan GST pula. Udah. Tahu ke GST ni? GST pula. Tuan-tuan, GST siapa yang akan jadi mangsa? Tahu? Saya jual barang kat Mamat Noh. Saya bagi harga GST. Mamat Noh nak jual ke orang ni, GST pula. Ini GST lagi. Berapa? Siapa jadi mangsa? Kita. Takkan saya seorang je naik gunakan GST. Mamat Noh nak untung juga. Saya dah nak ni 6%. Saya jual harga kat macam Mamat Noh. Mamat Noh nak jual ke orang pula. Takkan dia tak nak gunakan GST 6% pula. Dia nak untung juga. 6% naik. Harga 6%. Orang ni pula dah nak jual ke orang ni 6%. Siapa yang akan jadi mangsa? Kita. Tuan-tuan, dalam belanjawan itu betul. GST ni tahun pertama memang tak banyak untungnya. Tuan-tuan tengok tahun kedua. Tuan-tuan tengok tahun ketiga. Tahun pertama mungkin dalam 20 juta. Sikit je. Tengok tahun kedua besok. 50 juta untung kerajaan. Tengok tahun ketiga. Itulah kalau dilaksanakan GST. Ya ke tu? Pandai ekonomi ke ustaz tu cakap tu katanya. Macam pandai-pandai. Saya pun pergi taklimat tuan-tuan. Pakai ekonomi. Kita bertanya mana kita tak reti. Dia jawab, memang saya tak reti, saya bukan bidang ekonomi. Tapi kita tahu. Bukan dengan gula-gula saja, dengan ilmu dah kita nak tahu apa di GST ni, macam mana dia punya kesannya kepada masyarakat, kepada negara. Dia cerita ni. Ini kesannya. Dan saya dah bagi tahu banyak kali tuan-tuan bahawa kenaikan harga barang-barang ni satu benda yang Nabi dah ingat pada kita 1400 tahun yang dulu dah. Nabi kata bahawa barang naik, barang keperluan naik ini bukan saja-saja. Tetapi ini yang Nabi kata dalam hadis dia. Nabi kata, Inna Allah Ta'ala idza ghadiba ala ummatin wala khasfin wala maskhin. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala kalau dia nak murka kepada sesuatu umat, kalau Allah nak marah murka umat, bukanlah dia tanda kemurkaan itu, dia tukar manusia kepada rupa bentuk lain. Kita tengok di Malaysia besok ada orang rupa babi, ada orang rupa anjing, ada orang rupa beruk. Kalau ada pun besok, bukan itu tanda kemurkaan Allah. Allah tak murka kalau ada orang tukar rupa bentuk lain. Itu bukan tanda kemurkaan Allah. Ataupun kata Nabi, ada orang besok kena telan dalam bumi. Telan di bumi. Itu pun bukan tanda kemurkaan Allah. Bila ada besok Malaysia ada orang kena telan bumi, ada orang rupa beruk, rupa anjing, babi ke, itu bukan tanda kemurkaan Allah. Kata Nabi, di antara tanda kemurkaan Allah, kata Nabi, ghalat as'aruha, berlakunya kenaikan harga barang-barang keperluan. Itu tanda kemurkaan Allah. Naik harga barang-barang negara kita ni, naik ke tak? Maknanya Allah murka ke tak? Allah sedang murka kepada kita negara Malaysia. Allah sedang murka supaya kita insaf dan sedar. Kalaulah dengan kenaikan barang kita tak insaf juga, tak sedar juga, jangan sampai Allah kata fadammarnaha tadmira, aku akan hancur sehancur-hancurnya kamu besok, kata Allah. Aku hancurkan besok. Tidak ada kebaikan dah. Kalau Allah hancurkan demo kat luar tu tak apa juga, nak kita yang dalam masjid ni pun hancur habis. Kalau Allah hancurkan demo yang peluk-peluk anjing pun tak apa juga. Badan muka koma, kita kata tak. Dok, demo yang megang-megang anjing, yang meluk-meluk anjing, kita yang duduk di masjid surau ni pun kita kena juga. Kita pun kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna minkum khassah. Wattaqu fitnatan. Allah kata, naklah kamu takut satu fitnah, satu kemungkaran, maksiat
La tusibanna alladzina minkum khas. Tidak akan Allah turunkan balanya kepada orang yang zalim itu sahaja, tapi merata orang yang beriman, orang tua, kanak-kanak pun akan jadi mangsa akibat fitnah yang dikemukakan. Mana berlaku kenaikan harga barang itulah tanda kemurkaan Allah. Yang kedua tanda kemurkaan Allah, kata Nabi, wa qassurat a'maruha. Berlakunya qassurat, mana pendek umur umatnya. Bukan mana pendek umur 15 tahun mati dah. Terlalu banyak berlakunya kematian. Bila Malaysia sebuah negara yang kecil dalam dunia, tetapi kadar kematian paling tinggi dalam dunia. Kena tembak MH17, berapa orang mati? 200 lebih, 300 lebih. Sekali hadap je, habis beratus orang mati. Terjun pula bas ekspres, berapa orang mati. Orang naik motor pun baru ni hangus tuan-tuan. Kita heran juga, naik motor pun hangus, mati. Dengar pula besok mati. Dengar sana pula mati. Dengar sini pula mati. Mati sesaja tuan-tuan. Bila terlalu banyak berlakunya kematian, itu merupakan tanda kemurkaan Allah. Supaya kita insaf dan sedar. Kalau kata insaf dan sedar juga, fadammarnaha tadmira, aku akan hancur sehancur-hancurnya kamu, kata Allah. Jangan kita duk senang lenang lagi. Mesti sudah ada rasa kebimbangan diri kita terhadap suasana yang berlaku. Mesti ada kebimbangan. Allah sedang murka kepada kita. Allah murka sebab apa? Lawan perintah dia. Allah murka pasal apa? Tak ikut perintah dia. Allah murka pasal apa? Benda yang diharam kita buat. Allah murka. Ya, ani. Yang saya nak kaburkan malam ni itu aja. Faham ke ni? Faham ya? Alhamdulillah. Saya risau tak faham aja. Ataupun kurang faham. Rasanya hidup lah ya. Faham ya? Hidup orang Perak je faham katanya. Teman bukan pasal Perak penuh. Sikit-sikit aja. Itu pun terkelihat. Macam mana orang Perak? Kadang-kadang terkelihat juga. Minta maaf lah. Rasanya faham. Orang Perak pun bukannya orang lain, orang Malaysia juga kan. Sesama kita juga. Ya, kena fahamlah isu ni. Jangan kita terlibat tuan-tuan. Ini peringatan saya dengan suasana hari ini. Jangan dicaci ulama, jangan dimaki ulama, jangan dihina ulama. Sayangilah mereka sebab mereka pewaris para nabi. Kalau kita nak tegur pun ada adab nak negur ulama. Ya, itu. Dan kenaikan harga barang ini banyak berlaku kematian. Nabi bagi tahu juga, inilah tanda kemurkaan Allah. Jangan sampai Allah dah aku bagi tanda-tandanya kamu tak ada isap, aku akan hancur sehancur-hancurnya kamu nanti, kata Allah. Ya. Sekali itu yang dapat sampaikan. Ada soalan ke? Tapi kau soalan, kau ada nak tanya lah. Ada ke? Tak ada ya? Tak ada, saya lagi seronok tu je lah. Kalau ada panjang lagi cerita kan? Tak ada sekali itulah. Cuma takut tanya ke orang, kau sumpah dia orang ni. Celaka dia ni, orang nak cepat lapor ni, kata tanya pula katanya. Ustaz tu soalannya pendek je, jawab dia setengah jam katanya kan. Sumpah orang tanya pula. Kau nyumpah ustaz pula. Celaka ustaz ni katanya. Tak tahu kau orang dah lapor katanya. Panjang-panjang pula katanya. Dah imam kan panjang pula baca imam pun, sumpahnya imam pula sekarang. Sumpah. Salah kita lah. Jadi tak ada sekali itulah tuan-tuan. Cuma saya nak melancarkan derma juga pada hari tuan-tuan. Sebab kerja kami ni terlalu banyak sekarang ni. Kita akan mencetak risalah tuan-tuan berhubung dengan ancaman kristenisasi sekarang ini. Ya, kita nak sedarkan masyarakat. Ya, saya dengar pembentangan ni pun saya rasa risau. Macam risau saya dengan Islam liberal dulu. Islam ini saya bimbang.
Tu sebab jadi sekarang ni memang kita nak cetak ya, dan nak bagi penerangan kepada kalau boleh di seluruh Malaysia, Sabah Sarawak, terutama Sabah Sarawak, ke sensasi yang cukup sekarang ni. Ini yang kita kerja. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tuan-tuan tolong derma untuk kita edarkan benda ni semua supaya bagi kepahaman. Ini adalah jihad kita tuan-tuan, supaya jangan sampai ada orang Islam yang terjebak dengan dakwah Kristian hari ini. Ya, kita bimbang. Ya, jadi keprihatinan kita ini insya-Allah Allah akan bagi ganjaran kepada kita. Ya, insya-Allah ini berpanjangan tuan-tuan, berpanjangan. Kita sebar-sebarkan benda ni semua. Ini jihad juga, jihad dengan tulisan. Jihad dengan kepahaman melalui tulisan, bacaan yang kita sebarkan kepada masyarakat. Terlalu banyak kerja yang kita nak buat hari ini. Kita pelbagaikan usaha dakwah. Kita bukan saja datang ke surau, sebenarnya kita kena pergi keluar dan juga kita sebarkan dengan media maya ni dan juga media bercetak. Kita nak sebarkan supaya biar orang takut dengan keadaan yang ada. Biar jangan sampai dah besok dah anaknya dah Kristian, dah siapa besok barulah kita nak bertindak, tak ada guna dah. Jadi sebelum apa-apa berlaku, ini yang perlu kita fahamkan mereka. Jadi sekarang itu aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'il muslimin wa muslimat innal ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salim radallahu tabaraka taala an qul alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.